lembu tu sampai mati tak apa. Cari lembu yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling kuat makan, yang paling sehat. Lembu ni kami nak untuk korban. Dia macam tu. Jangan kita cakap kepada penternak, bagilah lembu, agak-agak lembu yang tuan tak nak tu, bagilah kat kami nak buat korban. Jangan tuan. Bukan saya kata orang sini, orang tempat lain. Cari lembu yang paling baik sekali. Sebab korban ini kita nak korbankan yang paling baik sekali. Lembu grade A, kambing boar yang tinggi, tu korbankan. Jangan cari kambing yang agak-agak boleh ya. Agak-agak dia nak makan, bolehlah. Sebab ambil daripada peristiwa Habil tadi, dia korbankan kambing dia yang dia paling sayang, dia korbankan. Itu ikhlasnya melaksanakan ibadah korban. Macam juga haji kita. Nak dapat haji mabrur, jangan berkira apalah travel ni 25,000. Bila sampai di tanah suci Mekah, sama je aku tengok dengan orang muasasah duduk satu bilik 4 orang. Jangan kira yang itu. Kalau kita berkira macam tu, payahlah nak dapat haji mabrur. Kita nak duduk di bilik ke sepanjang masa duduk di sana? Tak. Ingat saya dulu-dulu 2 jam je kita duduk di bilik, di hotel ataupun di asrama muasasah kita ni untuk tidur. 2 jam saja. Selebihnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabi. Kalau ada di luar pun, buang air besar, buang air kecil, cari makan. Itu saja. Ziarah, outstation, pergi Bukit Uhud, ya, pergi perkuburan Baqi', pergi Masjid Qiblatain, pergi Masjid Quba. Itu saja. Lain semua di masjid. Di asrama 2 jam saja tidur. Pukul 12, pukul 2 dah bangkit lah. Yang kita nak kira sangat, kenapa? Ni kan, kita bayar jenuh 20,000, tapi tengok kawan-kawan ambil muasasah, sama je bilik dia macam bilik kita. Jadi haji kita tu payahlah nak dapat haji mabrur. Sebab sudah ada sifat tak ikhlas dalam ibadah kita. Tu. Ya kan? Kena ingat. Bila ke sana nak dapat haji mabrur, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafasa tak mungkin dah lah. Abang duduk sama orang lelaki, kita duduk sama perempuan, takkan jadilah. Tapi fusuqa wala jidal tu akan jadi juga kalau tak jaga elok-elok. Bertengkar dengan Pak Arab, bertengkar dengan boy hotel boy. Sikit silap kita tengking pekerja hotel. Ni jidal ni. Macam mana dapat haji mabrur? Fusuq. Kan? Buat perkara tak senonoh. Mek Arab tu polis Arab perempuan tu dia ngoratnya. Kawan tu terbergebel lah tengok. Apalah Pak Haji ni, nak buat haji pun sempat ngorat aku. Macam mana nak dapat haji mabrur? Jadi pantang larang tu kena jaga. Pantang larang nak buat haji pun kena jaga. Pantang larang nak laksana korban pun kena jaga. Nak laksana korban pun ada pantang larang. Jangan diseksa binatang itu. Ada satu tempat saya tengok, lepas dia sembelih, diseretnya lembu tu ke tempat melapah. Jangan seret.
angkat elok-elok, letak atas pelapik tu, angkat elok-elok. Walaupun dia dah dah mati, kita hormati dia sebagai makhluk. Baru korban kita itu diterima oleh Allah. Ni tak, kita seret. Saya depan mata saya tengok. Di mana sifat kita hormat kepada sesama makhluk? Dia dah tentu tempat dia ada di syurga. Kita pula macam mana? Dia ada pantang larang. Kan? Itu pantang larang. Nak buat korban ni, kena jaga pantang larang ni. Jangan ditakut-takutkan binatang itu. Kita asah pisau depan dia. Itu pantang tok nenek tu. Asah pisau, penyembelih asah pisau depan-depan binatang tu. Binatang tu pun ada perasaan, dia pun tahu takut. Dia macam kita kat. Cuba kalau kita ni nak disembelih, orang asah pisau depan kita, macam tak ngigil, tak keluar kecil berak apa. Super macam binatang. Ada pantang larang. Orang sini lah, orang sebelah-sebelah kutub selatan. Supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah, ikutilah syarat-syaratnya, ikutilah peraturan-peraturannya, dan jauhilah pantang-pantang larangnya. Pantang larang dari segi syarak, pantang larang dari segi adab. Nak buat haji, jangan banyak komplain. Apa ni nasi macam pasir, sungguh kita makan pasir. Semua ni cerita benar. Dia berniat aja. Apa nasi ni macam pasir. Dia makan lepas itu memang makan pasir. Haji bukan makan nasi, haji makan pasir. Nasi tu bertukar jadi pasir. Jangan orang main. Korban pun begitu juga. Jaga pantang larang supaya ibadah korban itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah korban itu jadi satu ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kita nakkan haji yang mabrur, kita nakkan korban yang makbul, perlu ada keimanan, perlu ada ketakwaan, perlu ada keikhlasan. Ya kak ya? Perlu ada ketulusan kerana Allah. Kita berkorban kerana Allah. Kita buat haji kerana Allah. Kita berada dalam majlis ini pun kerana Allah. Walau apa-apa pun, kita berada di sini kerana Allah. Bukan kerana orang sebelah tak pergi, kita tak pergi. Tak jadi juga, kena pergi. Orang sebelah dah pergi haji. Bila kita nak pergi haji? Pergi haji juga. Tapi jangan kita ada kemampuan tapi sengaja tak nak pergi. Bila nak pergi haji lagi ni tuan? Tunggu seru. Tunggu seru. Bila nak bertudung ni kak? Tunggu seru. Seru apa tak tahulah. Jangan tunggu seru. Ada kemampuan? Pergi. Ada kemampuan buat korban? Buat. Jangan ditangguh-tangguh. Ada kemampuan kita pergi. Kita jangan bertangguh-tangguh. Jangan kita lambat-lambatkan. Kerana Nabi bagi amaran, siapa-siapa yang pun mampu pergi haji, ditangguh-tangguhnya, dilambat-lambatkannya, kemudian mati dia,
matinya itu seperti mati Yahudi dan Nasrani. Yang ni kita takut. Tangguh. Tunggulah, belum pencen lagi. Duit ada, pergi. Bukan tak boleh mohon cuti. Boleh. Akan dapat cuti pergi haji sekali dalam perkhidmatan. Pergi haji. Ni tangguh je. Bila nak pergi tak tahu. Tangguh saja. Ada kemampuan kita pergi buat haji. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah korban. Maka sesiapa kita yang masuk korban besok, saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ibadah korban tuan-tuan dan perempuan. Dan kepada yang tak berkorban, ikutilah bersama-sama dalam program korban. Bantu-bantulah. Paling tidak pun menyaksikan korban. Kak Kalau akak kuat, boleh tengok, pergi tengok. Kalau tak kuat, tengok sembelih je, tumbang 3 hari tak bangun-bangun, tak payah. Sunat aja tengok, bagi peserta korban. Kita nak tengok bagus, tak tengok tak apa. Siapa ada kemampuan pergi haji, pergi. Siapa yang tak ada kemampuan, pasang azam dan tekad. Mentang-mentang kampung ni nama kampung Seri Azam, dia berazam je. Pergi tak juga, azam je. Tahun ni saya berazam nak pergi. Tahun depan saya berazam nak pergi. Tahun ini tu saya berazam nak pergi. Tuan duduk di kampung mana? Kampung Seri Azam. Oh, betul lah. Berazam dia nak pergi, tapi pergi tak juga. Jadi pasang azam tekad, satu masa aku akan pergi mengerjakan haji, menjejakkan kaki di tanah suci. Jadi itulah sebanyak apa yang kita boleh kongsikan dalam masa yang ada ni. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah korban kita besok, dan kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang menjadi tetamu Allah, dikurniakan, dipermudahkan kerja haji mereka, dikurniakan kepada mereka haji mabrur, dan diampunkan segala dosa mereka. Allah marzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Jadi itulah dia, apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada penyampaian saya yang mungkin sedikit terkasar atau di mana-mana. Saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada yang mengantuk, saya mohon maaf saya bukannya peserta Raja Lawak boleh buat orang ketawa sepanjang masa. Yang baik tu ambillah, yang kurang tu saya mohon ampun dan maaf daripada Allah dan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan, harapnya ada manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita. Dan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dan selamat melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan ibadah korban kita tahun ini diterima sebagai korban yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Taala. Maka kita tangguhkan dulu pertemuan kita. Kalau ada sumur di ladang, insya-Allah saya nak tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Sebab setiap kali saya kuliah tak ramai macam ni di Mansura. Jadi ramailah yang saya mungkin payah nak jumpa lah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Mintailah saya ni antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum. Aku qali hadza wa fa'azim li wa lakum. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum.